Salam sejahtera dan salam syok maju makmur bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Negeri melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Mintrade terus melaksanakan pelbagai program untuk memperkasakan perusahaan kecil sederhana PKS di Sarawak. Menterinya yang juga Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Wang Tengah Hasan berkata, antara program-program yang dilaksanakan adalah program keusahawanan digital, program asas keusahawanan, program keusahawanan teknikal, pensijilan dan pengendalian makanan, program Jum Register, bisnes dan promosi produk melalui expo-expo dan media massa. Beliau juga mengajak usahawan terutama di Song untuk menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi bagi meningkatkan perniagaan masing-masing dan menyeru mereka supaya berani mencuba perniagaan baru dan mengenal pasti peluang perniagaan yang ada. Dato' Amar Wang Tengah berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca oleh penasihat Mintrade Datuk Muhammad Narodin Majais semasa program Jum Register Bisnes Daerah Song bertempat di Balai Raya Song pada Sabtu. Katanya kerajaan Sarawak sangat prihatin terhadap nasib rakyat termasuk PKS semasa dilanda wabak COVID-19 dengan memperuntukkan RM6.7 bilion di bawah pakej Bantuan Khas Sarawak Pesayang BKSS 1.0 hingga 9.0 untuk membantu dari segi kewangan dan bukan kewangan. Antara program yang ditawarkan adalah seperti Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS, Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederhana, Program Graduan ke Arah Keusahawanan Gerak dan Usahawan Teknikal dan Vocational USTEF dan Program Go Digital kepada usahawan yang ingin melibatkan diri dalam perniagaan secara online. Terdahulu, Adun Khatibas Lidam Ahsan dalam ucapan aluannya mengucapkan terima kasih kepada Mintrade kerana telah mengadakan program Jum Register Business Song yang memberi peluang kepada usahawan di Song yang mempunyai perniagaan tetapi belum memiliki lesen perniagaan. Katanya objektif program adalah memberi kesedaran dan pengetahuan kepada peserta, membimbing dan membantu mendaftar lesen perniagaan. Dalam majlis sama, Datuk Narodin telah melakukan simbolik perasmian dan penyerahan cek replika peruntukan dana pembiayaan Skim Kredit Mikro Sarawak kepada Fazalina Erlina Wong Abdullah yang mewakili 68 peserta berjumlah keseluruhan RM2,695,000. Selain itu, turut disampaikan peruntukan program graduan ke arah keusahawanan gerak kepada Roni Chua bernilai RM8,000. Seterusnya, Sarawak mahu mewujudkan lebih banyak taman negara, rizab alam semula jadi dan kawasan pelindungan hidupan liar sebagai inisiatif pemeliharaan kekal. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, pada masa ini Sarawak mempunyai 67 kawasan pelindungan di darat dan laut. Jelasnya, kawasan pelindungan daratan di Sarawak pada masa kini adalah kira-kira 870,000 hektar, lebih 1,000 kali lebih besar daripada Singapura, manakala taman laut pula lebih 1.2 juta hektar. Tambah Datuk Len, kementeriannya menyasarkan untuk mempunyai lebih 1 juta hektar tanah di bawah kawasan dilindungi sepenuhnya TPA. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pelancaran Mesyuarat bersama Persatuan Primatologi Antarabangsa, Persatuan Primatologi Malaysia IPSMPS 2023 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Ahad. Tambah beliau, kawasan pelindungan terbaru yang akan datang ialah Rizab Alam Semula Jadi Bukit Siol di Kuching dan bakal menjadi rumah kepada burung enggang belulang Oriental Pied Hornbill. IPSMPS 2023 mengumpulkan sekitar 600 ahli primatologi, penyelidik, saintis, pelajar dan pakar pelbagai bidang dari 60 negara. Selanjutnya di Sibu, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing telah menerima kunjungan hormat daripada Jawatankuasa Pesta Benak Sri Aman di sebuah hotel terkemuka Sibu pada Sabtu. Delegasi Jawatankuasa Pesta Benak Sri Aman yang diketuai Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Harden Hollis bertujuan menjemput Datuk Seri Tiong ke Pesta Benak 2023 yang akan diadakan pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 nanti. Dalam pada itu, pembincangan juga menjurus kepada permohonan peruntukan daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia bagi menjayakan Pesta Benak Sri Aman 2023. Pesta Benak Sri Aman merupakan acara tahunan yang telah disenaraikan dalam kalender pelancongan negeri Sarawak yang mana pengunjung akan dihidangkan dengan pelbagai acara menarik sepanjang pesta tersebut berlangsung kelak.
Di Bintulu pula, seramai 94 peserta terdiri daripada pendidik dan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, kolej dan institusi pengajian tinggi seluruh Malaysia telah menyertai pertandingan inovasi dan reka cipta antarabangsa Borneo BIIIC 2023. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, acara yang dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPM-KB dengan kerjasama Kolej Vocational KV Bintulu itu merupakan langkah penting dalam menggalakkan budaya inovasi dalam kalangan masyarakat pendidikan. Menurutnya, kategori pertandingan yang terbahagi kepada teknologi, bukan teknologi serta mengajar dan belajar itu secara tidak langsung memberikan peluang kepada para peserta untuk mempamerkan bakat serta kebijaksanaan masing-masing. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penutupan BIIIC 2023 di Dewan Sri Kenyalang UPM-KB baru-baru ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samalaju itu turut menyampaikan hadiah-hadiah kepada pemenang pertandingan tersebut. Kumpulan Big Brain dari KV Sepang yang menghasilkan ciptaan penyejuk autonomi dan sistem pemantauan peralatan internet dinobatkan sebagai Johan kategori mengajar dan belajar BIIIC 2023. Manakala Johan bagi kategori bukan teknologi pula dimenangi Coral Cure LIS CBL Grup 21 dari Sekolah Antarabangsa Labuan dengan ciptaan 14 kehidupan di bawah air. Sementara itu, Johan kategori teknologi disandang Tia Ram, inovator Tunku Abdul Rahman dari Universiti Management and Technology, TAR UC dengan ciptaan pembangunan mesra alam menggunakan blok turapan bersepadu bahan buangan. Johan, Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,500, RM1,500 dan RM1,000 medal serta sijil, manakala pemenang sagoh hati menerima sijil penyertaan. Panel juri yang menilai sumbangan-sumbangan kreatif berkenaan terdiri daripada 14 orang pakar, termasuk 5 dari negara luar iaitu Kemboja, Thailand, China, Indonesia dan Brunei Darussalam. Manakala di Sarike, peranan rukun tetangga perlu diperluaskan lagi merangkumi pelbagai aspek seperti kebersihan, kesihatan dan kebajikan selain dari memperkhususkan aspek keselamatan kampung. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Irsinia Yusof Abdul Wahab berkata, peranan rukun tetangga bukan hanya menjaga keselamatan, malah keamanan dan kejiranan dalam sesebuah komuniti. Rukun tetangga bukan hanya menjaga keselamatan, bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga kejiranan dalam sesebuah komuniti. Rukun tetangga itu sebenarnya bolehlah kita perluaskan lagi tugas-tugas ataupun penglibatan dalam sebagai contoh kalau kita melihat kepada rukun tetangga dari segi keselamatan, bermakna ini boleh digerakkan melalui SRS, skim rondaan sukarela yang berperanan meronda dan mengawal premis ataupun lokasi kawasan rukun tetangga dengan kerjasama pihak PDRM. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Pondok Rukun Tetangga Jalan Cempaka, Kampung Seberang Serike pada Jumaat. Katanya aspek-aspek kebersihan, kesihatan dan kebajikan ini juga amat penting bagi memastikan kesejahteraan dalam kampung dapat dipelihara selain memastikan kejiranan sentiasa peka dengan apa yang berlaku. Tambah beliau, skim rondaan sukarelawan SRS yang dijalankan akan dapat mengenal pasti kawasan panas di setiap kampung agar dapat disalurkan kepada pihak berkuasa, khususnya Polis Diraja Malaysia PDRM bagi mengawal dan mengurangkan jenayah di kawasan kampung-kampung dengan rondaan yang dilakukan. Selesai majlis perasmian, Irsinia Yusof turut serta melakukan rondaan di sekitar kampung Seberang Sarike bersama-sama ahli SRS dan anggota polis. Selanjutnya, program transformasi kampung VTP Siri 5 2023 menawarkan kursus yang boleh meningkatkan kemahiran dan pendapatan penduduk-penduduk yang tinggal di luar bandar terutamanya rumah panjang dan kampung tradisi. Menurut Pengarah Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak, SIMU, Felicia Tan Yahua, kursus-kursus yang dianjurkan selama 5 hari ini sangat memberi manfaat kepada para peserta. Dan ini merupakan selaras dengan objektif program VTP untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan penduduk di rumah panjang atau kampung tradisi dan seterusnya dapat menjana pendapatan tambahan kepada keluarga masing-masing.
Katanya semasa berucap dalam program VTP Siri 5 2023 di sebuah hotel terkemuka di Bintulu pada Jumaat. Felicia Tan menambah selain pembangunan insan, program ini juga akan memfokuskan kepada kelestarian dengan memberi bantuan asas kepada peserta serta sesi susulan bersama pihak Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex. Okey, untuk program kali ini kita akan menghadirkan oven, electrical toolbox ya, serta peralatan bahan asas mitigasi kepada kampung dan rumah panjang di bahagian Bintulu. Seramai 43 peserta dari bahagian Bintulu dan 8 peserta dari bahagian Kapit telah menyertai program kerjasama Sentek dan pejabat residen bahagian Bintulu ini. Kursus-kursus yang ditawarkan mulai 14 sehingga 18 Ogos termasuk kursus keselamatan pendawaian elektrik, kursus penghasilan pastri dan bakeri serta kursus tanaman fertigasi dan keusahawanan. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan VC Premier 2030. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. VC Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.